Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Kembali ke Tok Alang Channel. Hari ini kita buat perkongsian yang pernah saya kongsikan dulu. Kali ini kita buat sekali lagi, ya, iaitu mengenai pemangkasan pucuk atau pemenggalan anak-anak pokok durian. Ya. Saya berharap tuan-tuan, puan-puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Dan sama-samalah kita berdoa supaya pandemik COVID-19 ini dihapuskan daripada muka bumi kita ni. Sama-sama kita berdoa. Sebelum itu, seperti biasa, permohonan daripada saya kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang masih lagi belum subscribe ke Tok Alang Channel, bolehlah membantu saya, membantu kami memperkembangkan lagi channel kita ni supaya dapat dikongsi lebih ramai orang, sama-sama dapat manfaat, sama-sama kita kongsi ilmu penanaman durian. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi, tanda like sekali, tanda suka. Seperti yang saya katakan di permulaan channel kita tadi, hari ini saya nak kongsikan iaitu satu ulangan balik, ya. Sebab saya tahu, ya, kadang-kadang video kita yang lama-lama jarang kawan-kawan kita yang search balik, yang tengok. Dan kali ini saya nak buat sebagai ulangan lah kepada pokok. Kali ini semua pokok di belakang ni, iaitu plot Musang King saya. Kita akan buat dalam beberapa pokok hari ini. Pemenggalan, kita penggal pokok durian ni, ataupun ada orang panggil pemangkasan pucuk, kita pruning di dekat atas. Okey. Seperti saya kata dulu, saya buat pemenggalan, kita penggal ataupun kita pangkas pucuk ini dengan bertujuan supaya panas. Saya pakai topi saya dulu, topi cowboy saya dah buruk sikit, jadi saya beli topi ini. Dia orang Terengganu panggil terendak, topi kebun kita. Okey. Bau lega. Okey. Dalam video saya yang terdulu, ya, dah masa kita buat pokok udang merah dan juga pokok telur buaya, banyaknya kan, dan pokok montong. Kali ni kita buat pokok Musang King kita. Saya akan buat pokok yang setinggi lebih kurang 1 meter lah, pada dada saya dan ke atas. Okey, pada dada saya dan ke atas. Tinggi saya 1.75. Jadi pokok ni lebih kurang dalam 2 meter dah kot tinggi dia. Okey. Dan pokok ini berumur setahun. Saya tanam masa lebih kurang dalam sekaki tinggi. Dalam sekaki lah. Sekaki paling tinggi pun belakang ni sekaki setengah. Pokok sekaki setengah. Kita beli RM20 je. Saya tak beli mahal, ya. Kebanyakan pokok saya RM15 ada, RM20 ada. Tak mampu nak beli yang mahal. Okey. Jadi pokok ni, di bahagian bawahnya saya dah buat pemilihan sikit. Saya buat pruning. Masa dia pokok dia kecil sikit, pokok-pokok tinggi ni dulu, saya buat pemilihan dahan lah, sebab banyak sangat kat bawah kan. Jadi hari ni kita nak buat satu kerja je kepada beberapa pokok kita. Kita nak penggal dia. Alasan saya mudah je. Yang satu, kita nak dahan-dahan dia ni supaya menjadi lebih kuat, sebab nutrien ni ataupun zat-zat yang kita baju-baju yang kita tabur, kita sembur ni, dia tak terus naik meninggi ke atas, dia akan tersebar ke dahan-dahan. Itu dia logik belakang dia, teori dia. Jadi dahan-dahan kita akan lebih besar. Okey. Dan juga batang pokok ini, sebab makanan dia tak naik ke atas, dia akan terus dapat tertumpu kepada batang utama. Itu dua sebab utama kita buat pangkasan pucuk ataupun pemenggalan. Kita penggal dia supaya pokok batang lebih besar, dahan lebih kuat dan pergi merendang. Itu tindakan kita untuk memastikan pokok kita rendah. Pokok kita rendang. Kalau Indonesia dia panggil pokok itu pendek. Kita pendekkan pokok. Kita rendang. Pendek, rendang sama makna dia. Okay? Jadi itu tujuan kita. Cara dia mudah je. Macam saya kata dululah. Kita kena ada gunting. Dan kita ada kena keberanian. Dan kena percaya bahawa yang kita buat ni betul. Jangan takut. Kalau tak betul pun dia tak mati pokok. Pokok kita pun kadang-kadang secara semula jadi dia akan patah juga kan. Okey. Kita tengok pokok ni. Pertama kita kena pilih. Kita pilih. Kena pastikan ini batang utama dia. Okey, batang utama dia. Kita tak buat pruning sebenar kat sini lah. Kita biar dia naik dulu. Okey, kita ikut dia. Ini batang utama dia. Okey.
sampai sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan pokok kita ini, pucuk-pucuk yang baru keluar telah pematang. Jangan baru keluar masa ni lembik lagi, yang kita jangan buat. Ya. Pokok dah hampir matang, itu yang pertama. Yang kedua, kita nampak ada pucuk-pucuk baru nak keluar. Itu pun boleh. Tapi pokok saya ni taklah, sebab dia belum lagi. Dia baru lepas je berpucuk ni. Jadi tak apa, kita masih boleh lagi buat pangkasan. Cara pilih dia, saya buang sarung tangan saya kejap. Ini ya tuan-tuan. Okay. Kita ada beberapa dahan kan. So kita pilih lah yang mana kita nak simpan sebagai jadi batang utama dia. Kan? Nampak ni. Ni semua nak keluar ni kan. Ini semua akan jadi, kalau kita biarkan jadi cabang ni, semua kita nak potong. Okay, kat mana kita nak pilih? Kita ambil lebih kurang dalam sejengkal ya. Kita tengok juga, saya nampak disebabkan sini pucuk tak keluar lagi kan. Nampak ni? Kan? Nampak besar kan daripada yang lain. Jadi, kita ambil sini lah. Dengan harapan yang ini akan jadi, dia akan jadi tegak lah. Akan jadi batang utama kita. Ataupun paling tidak akan ada keluar pula pucuk sini, sini atau sini. Dua ni akan keluar pucuk lain. Paling tidak pun. Jadi kita boleh pilih pula daripada dua pucuk ni. Tu atas kita. Jadi kita potong sini. Okey. Bismillah. Tengok itu jadi dia. Akan ada yang bertanya, kita nak biar ataupun kita nak sapu 3 dressing ke cat ke dan sebagainya. Sebenarnya kalau dahan-dahan sekecil begini, kita tak payah sapu cat, tak payah sapu 3 dressing pun tak apa. Dia secara semula jadi je. Pokok ni dia ada antibody dia. Ya, pokok pun ada je macam manusia, sama je. Dia akan keluar, jadi dia akan reputkan batang ni. Yang ini dengan sendiri dia akan naik jadi tegak. Dia akan keluar cari matahari ya. Macam saya kata tadi lah. Jadi jangan bimbang lah kalau tak ada cat ke, tak ada 3 dressing ke, biar je tak apa. Yang pastinya kita potong sengit. Sengit sikit lah. Ya, kita potong sengit sikit. Supaya air tak bertakung. Tapi nak bertakung pun susah juga kan, sebab dahan dia halus dia. Itu langkah kita. Jadi dengan sendirinya, selepas ini, ya, pokok-pokok ni dia akan keluar pucuk di sini. Dengan semula jadi dia akan mengembang. Sebab dia berat dengan daun kan. Siaplah pokok kita yang pertama. Hari ni saya tengok beberapa pokok kita nak tunjuk supaya kalau dapat kita tengok apa tu, keadaan yang berbeza lagi cantik lah. Ini keadaan yang pertama. Ini pokok yang kedua. Tadi pokok yang pertama kita sana tu. Ini sebelah dia je. Sebaya je. Itu lebih tinggi sikit, yang ni kurang tinggi sikit. Kita potong sama juga keadaan ni, pucuk baru nak keluar ni. Jadi sebelum dia keluar, kita ambil peluang lah. Kita potong ini dengan dayan dia, dia akan jadi batang. Dia akan ganti ya. Okey. Sama ada dia ni akan naik ataupun keluar pucuk yang lain. Boleh belaka dua-dua keadaan dia. Tak ada masalah. Pokok kita kita memang suka. Kalau ada kawan-kawan yang masih lagi ragu-ragu, boleh tengok video saya yang sebelum ni yang bertajuk selepas 7 bulan kita buat pemangkasan pucuk Saya kongsikan, saya buat link dekat atas. Tunggu, kat atas ni ada link tu kan. Dia keluar nanti. Okey. Pokok kita yang ketiga. Sedikit ni sama juga bahaya tapi kecil. Kecil orang Terengganu cakap kecil. Okey. Pokok ni dia bermasalah pada kecil lagi. Okey, saya dah berapa kali saya potong dah, nampak ni. Yang ini sebenarnya dia dah patah sini. Nampak tak? Dia terus jadi dahan utama kan. Okey. Tapi masih lagi ada masalah ni. Dia kalah lagi dengan yang sebelah ni. Jadi buat masa ni saya nak biar dulu, saya tak potong dia. Kita tengoklah antara ni dengan ni yang mana lebih dominan. Kita kena buat pemilihan. Tak boleh nak biar dua-dua. Ya, biar daripada kecil ni kita potong dia supaya tak dia besar nanti kita tak menyesal lah. Rasa rugi. Pokok ni kita biar dulu. Jom. Pokok ni ada apa ke? Pokok yang keempat pun kecil lagi, tapi tak apalah. Lang-lang kita nak buat tu, kita potong je. Dan ini saya nak buat pemilihan ni kat atas je. Sebab kita nampak ni kan, pucuk dia dah keluar ni kan. Ni keadaan dia lain sikit.
Bila ada nampak ni kan, so kita ambil sini lah. Tu dia. InsyaAllah. Okay. Pokok kita yang terakhir pun musangking juga, yang kelima. 1, 2, 3, 4, kita batang sini yang kelima. Ini sama jugalah, kita pilih yang saya nampak kan, kita nampak ni kan ya, yang ini salah satu lah kita simpan ni, kita potong je lah. Okay. Saya rasa itu perkongsian ringkas kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tengoklah keadaan dapat pergi ke kebun ke tidak, sebab kita akan total lockdown. Belum tentu lagi, tapi tak apalah, insyaAllah kita akan cuba minta permit untuk ke kebun. Ada rezeki, kalau ada cara dia bolehlah kita ke kebun. Kalau tidak, kena tinggalkan kebun ni selama 2 minggu sehingga 14 hari bulan kan. Jadi itu terpulang lah. Okay, saya rasa setakat tu dulu perkongsian kita pada kali ini daripada Tok Alang Channel. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.